Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan rakan-rakan di dunia maya, media sosial seluruh negara pada malam ini. Saya duduk tak senang lah tuan-tuan bila dengar macam-macam isu hari ini. Ya Allah, sakit kepala sungguh. Bila membabitkan isu yang terbaru ni, membabitkan rakan-rakan kita yang kononnya mereka ni bersih. Dulu masa pilihan raya ke-14 duk canang siang malam ni bersih. Najib curi, UMNO ni curi. Nampak? 22 bulan saja tuan-tuan. 22 bulan saja tuan-tuan. Depa duduk Putrajaya, depa buat kantau. Nampak? Baru 22 bulan. Soalan pertama tuan-tuan. Soalan pertama kita nak tanya tuan-tuan kepada pimpinan-pimpinan penyamun 22 bulan ni tuan-tuan. Selama 22 bulan mereka menubuhkan, maknanya geng-geng ex-menteri belia lah, mantan menteri belia ni, mereka buka satu pertubuhan baru iaitu YPC yang dinamakan Youth Power Club. Kita nak tanya pada mereka, yang pertama, Youth Power Club ni tuan-tuan menerima dana daripada Perbendaharaan Menteri Kewangan, daripada kerajaan Malaysia memberi dana kepada pertubuhan Youth Power Club, Club Power Belia. Club Belia Power kalau kata bahasa Melayu lah. Depa ni pasal duduk dengan DAP, pasal tu depa duk kena pakai bahasa Inggeris. Nampak tak? So Youth Power Club ni, ialah satu pertubuhan belia yang ditubuhkan zaman Pakatan Harapan bagi menggantikan Majlis Belia Malaysia yang sedia ada. Ini sebenarnya tuan-tuan perkara yang mereka sebenarnya nak buat. Kenapa Youth Power Club ini mereka nak bagi mati Majlis Belia Malaysia? Tuan-tuan, Majlis Belia Malaysia pun tak terima dana sebegitu banyak daripada Kementerian Kewangan lah tuan-tuan. Tapi Youth Power Club ini diluluskan, diendoskan, dibentangkan oleh Menteri Kewangan dalam sidang Parlimen Pembelanjawan. Belanjawan negara diluluskan sebanyak 50 juta tuan-tuan. Sekarang ni kita minta pihak SPRM siasat 50 juta ni pergi mana tuan-tuan? Mereka buat apa 50 juta ni tuan-tuan? Program belia apa yang mereka buat tuan-tuan? Kita nak tanya sekarang ni tuan-tuan. Sudah sampai masanya tuan-tuan. Saya rasa seluruh pertubuhan belia, 40 badan gabungan di bawah Majlis Belia Malaysia, saya minta turun ke pejabat SPRM untuk buat laporan dan minta SPRM siasat masuk audit YPC ni tuan-tuan. Apabila jadi perkara seperti ini, kita minta, sudah sampai masanya pihak SPRM siasat. Sebab apa? Golongan-golongan seperti ini tuan-tuan lah sebenarnya yang menjatuh dan merudumkan dan beranapkan pertubuhan belia, especially orang-orang anak-anak belia tuan-tuan. Jadi saya minta, kita minta Majlis Belia Malaysia, badan gabungan Majlis-Majlis Belia Negeri, pertubuhan-pertubuhan yang bernaung bawah Majlis Belia Malaysia, tujuan niat jahat mereka menubuhkan YPC ni tuan-tuan kerana apa? Kerana YPC ini, yang pertama niat mereka nak bunuh Majlis Belia Malaysia. Tuan-tuan, Majlis Belia Malaysia ni dia dah berakak lah. Nak beritahu dekat hampa yang baru jadi, yang baru pegang jawatan dalam kerajaan, yang baru ada kuasa dalam politik ni. Ni Majlis Belia Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang lah. Nak cerita dekat hampa lah. Majlis Belia Malaysia ini merupakan satu pertubuhan yang menggabungkan institusi belia seluruh negara tuan-tuan. Tapi bila main dekat hampa apa pelingkup, mana tak pelingkup abang main golf dalam bilik. Pejabat menteri abang main golf. Pejabat menteri abang boleh main game. Takkan buta perut nama dia tuan-tuan. Nampak? Jadi ini tuan-tuan saya rasa sudah sampai masanya. Sampai kira buka safe box ada 250,000 cash. Gila ke apa? Mereka kata apa? Dia simpan duit daripada kecil ke? Beranak-beranak tu ada 250,000 kan simpan sehari seringgit. Gila. Sebab itu tuan-tuan saya rasa pok-pok ni tuan-tuan, mereka menang dengan fitnah. Apabila satu kerajaan tertubuhnya kerajaan itu dengan fitnah, maka inilah hasilnya tuan-tuan. Mereka sendiri telah melondehkan diri mereka. Tuan-tuan bayangkan nak berniaga dengan Kementerian Belia dan Sukan. Buka company pula, armada bersatu kan enterprise. Nampak cerdik tak cerdik popok tuan-tuan buat kerja. Sebab itu tuan-tuan penting bagi kita. Rakyat Malaysia ambil tahu apa saja yang sedang berlaku tuan-tuan. Sebab isu semasa hari ini buka safe box ada 250,000. Tok-tok bila SPRM datang buat siasatan 600,000 pula duit tuan-tuan. Nampak? 600,000 pula sekarang ni. Duit rakyat tu tuan-tuan.
Lepas tu main cerita pula kat kita SPRM pegawai Syed Saddiq dulu yang ditahan oleh SPRM, yang diinterrogate lah, yang disiasat, kononnya berlaku kasar lah, maki hamun lah. Ni bagi tahu dekat dia, kalau hang kena siasat SPRM kena bagi bunga ke dekat hang, SPRM kena bagi perfume ke dekat hang. Macam tu lah nama siasatan. Paling korang tak kena penampak pun kira bagus dah. Nampak? Jadi kita kena bagi tahu dekat opok-opok ni tuan-tuan. Dulu masa mana hampa ada kuasa, nampak? Ada kuasa, nampak? Yang ni lah salah guna kuasa baru 22 bulan je tuan-tuan. Nampak? So jangan duk ho sangat-sangat. Tuduh Datuk Najib ni, sampai hari ni Datuk Najib tidak lagi dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah. So apa nak kata? Sampai hari ni Datuk Seri Najib tidak lagi dituduhkan keputusan disabitkan bersalah. Tak ada. Tak ada. Itu pula disabitkan masa 22 bulan trial tu pula dengan Tommy Thomas menjadi peguam negara. Dimanipulitnya bahan bukti, direka bukti, dibuat macam-macam lah untuk nak tunjuk juga Datuk Najib salah. Tapi finally ternyata pihak pendakwaan sendiri buat kenyataan bahawa mengucapkan terima kasih, syabas kepada Datuk Najib, tuan-tuan. Nampak, ini sebenarnya yang berlaku. Rakyat hari ini bukan bodoh dah, tuan-tuan. Cuma hari itu mungkin apabila berlaku perpecahan undi antara UMNO dan PAS, tuan-tuan, yang menyebabkan kekalahan kerajaan dulu. Dan kerajaan 22 bulan yang ada baru-baru ni, tuan-tuan, telah menunjukkan kita siapa sebenarnya abang besar, tuan-tuan. Dan abang besar mereka bukan bersatu, tuan-tuan. Abang besar mereka adalah DAP, tuan-tuan. Abang besar mereka adalah DAP. Itu sebenarnya abang besar mereka. Dia baginya 50 juta kepada Syed Saddiq melalui YPC. Tuan-tuan, YPC ni, Youth Power Club, is an NGO tau. Satu pertubuhan yang didaftarkan. Kalau kata belia, kalau youth ni dia kena daftar bawah pendaftar pertubuhan belia. Maknanya dia kena ada audit, dia kena ada account bank, dia kena ada penyata kewangan. Tuan-tuan, kita minta SPRM siasat pergi mana 50 juta ni? Awak yang sempoi Abang Mi, Abang Azmi Balang, ketua bahagian. Saya bukan jadi lawyer bang. Kita minta SPRM siasat, tak salah, okey lah. Kau usah dong gelupok beritahu kat mereka, betul tak? Kan? Jadi kita minta siasat. Pasal saya belia. Jadi jutaan lagi belia dekat belakang ni yang berpertubuhan, yang selama ini jenuh macam orang gila, tuan-tuan. Pertubuhan belia ni minta sedekah. Minta YB tu, minta Datuk ni, minta company tu, minta sponsor. Ni My YPC ni 50 juta peruntukan bagi. Gila ke apa? Yang ni kita nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa anak-anak belia selama ini telah ditipu oleh kencing oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Senang-senang 50 juta dia bagi dekat YPC. Who is YPC, tuan-tuan? Apa jasa YPC pada rakyat Malaysia? Sekupang habuk pun tak ada. Nampak? Yang ni maknanya YPC dia buat satu pertubuhan untuk buat kerja politik parti depa. Ini, tuan-tuan, perkara-perkara yang anak-anak muda marah. So 22 bulan cukup untuk anak-anak muda, tuan-tuan, diberi pengajaran. Jangan salah pilih semasa pilihan raya, tuan-tuan. Jadi saya minta rakan-rakan tolong share, tuan-tuan. Tolong share live ni, kita beritahu kat semua anak-anak muda, terutamanya Presiden Majlis Belia Malaysia, Saudara Ju Fitri. Saudara Ju, anda sekarang ni merupakan pemimpin kepada Belia Malaysia. Sekarang ni kita minta laporan dibuat oleh pihak MBM kepada SPRM agar siasat masuk audit akaun YPC ni. So apa dia kelebihan sangat YPC ni, tuan-tuan? Kenapa YPC ini diberi satu penghormatan 50 juta, tuan-tuan? Dana rakyat ni, duit bapak kami ni. Apa suka-suka hati kan guna duit bapak kami? Mami belia tua. Tak apa Mami, tak lama kita jadi orang tua juga. Daniel, lak penuh. One motor, banyak pertubuhan belia sebelum ini semua ni alat UMNO. Alat tak apa, alat UMNO itu adalah tuduhan, tuan. Tak apa, no problem. Jadi YPC ni dia dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk bagi Syed Saddiq ni kayuh naik kuda. Nampak tak? Digunakan juga untuk parti politik. Jadi kita tak mau tahu alat ke, kuda ke, apa ke, tak apa, tak ada masalah. Siasat. Sekarang ni kita minta SPRM masuk siasat. Pasal duk kata ke orang lain pencuri. Sekarang ni baru 22 bulan duduk kat Putrajaya tu, kuasa yang rakyat bagi pinjam sat. Berpeluh dah Abi, nampak? Yang ni aku tak kejap teruk lagi ni. Jadi kita minta siasat sebab saya mewakili belia Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Syed Saddiq pernah sebut GPMS dan belia Pak B ni macai UMNO. Dia pernah bawa keluar kenyataan tu dalam parlimen, tuan-tuan. Macam ni punya bangsat punya menteri belia, tuan-tuan. Apa tindakan program-program belia? Saya nak beritahu menteri ni pernah main di Pulau Pinang. Orang pun tak ada. Belia pun tak ada. Yang penuh dengan parti-parti dia, budak-budak parti dia.
inilah tuan-tuan sebenarnya apa telah berlaku tuan-tuan. Jadi saya minta anak-anak muda pada pilihan raya umum ke-15 ini, kita kena tahu apa yang kita nak pilih. Orang pernah kata sekarang ni nature politik sudah berbeza. Kononnya sekarang ni kita dah tak perlu dah lagi politik kepartian macam dulu. Anak-anak muda sekarang, no. Anak muda still anak muda. Anak muda Malaysia tidak bodoh. Terutamanya anak muda Melayu dan Bumi Putera tuan-tuan. Yang sekarang ini mempunyai 70% daripada populasi rakyat Malaysia. Dan kita sudah tahu tuan-tuan apa yang kita nak pilih dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tunjuk wujudnya muafakat nasional. Wujudnya muafakat nasional, wujudnya pula Perikatan Nasional. Sebenarnya tuan-tuan ialah satu rahmat kepada orang Melayu Islam di Malaysia. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini ialah ada golongan yang masih tak puas hati, dok kata lagi tak habis-habis lagi. Jadi ini menyebabkan tindakan-tindakan dangkal mereka ini. Tak apalah tu, macam sahabat saya Wan Motor. So dia hari ni dia dah jadi ahli DAP. Tak apalah Wan kan, apa nak buat, abang cuba juga tarik hang mai balik. Come back bro, come back. Kan? Dia kadang-kadang apa nama salah tu orang lain kan, parti tu tak salah kan. So makna kata mai balik lah, tak usah lah kan. Jadi DAP. Abang Mi, Yaakob, aku tak curi SPRM, tangkap juga. Tangkap, semua orang dia tangkap. Tangkap buat siasatan bang. Tapi abang tak salah dia lepas balik. Abang takut apa kalau abang tak salah. Sekurang-kurangnya Abang Mi, kalau kata didakwa di mahkamah, Abang Mi lagi mulia daripada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng baru tengah bicara, baru 20 saksi, ada lagi 40 saksi tak panggil, digugurkan kes. Suka hati mak bapak dia kan, Tommy Thomas tu rumah gugurkan kes. Pasal apa? Pasal kroni. Ini menyebabkan rakyat marah kepada Pakatan Harapan. Rakyat jadi benci dan meluat. Pasal bila mana ada kuasa, saya pun tak faham lah tuan-tuan DAP ni lah. You bayangkan DAP ni kan, dia 60 tahun tau. 60 tahun dia berjuang untuk menjadi kerajaan persekutuan. DAP ni 60 tahun menjadi pembangkang ni. So 60 years they fight to be a government. Tapi apabila mereka menjadi kerajaan tuan-tuan, tak pelik kan tuan-tuan, dia tak sayang kerajaan tu. Yang dia tahu bahawa pengundi di Malaysia ini adalah 70% Melayu Bumi Putera. So why can DAP just be like MCA or MIC? Dia faham perlembagaan, dia ikut perlembagaan. Dia tahu bahawa kalau kacau agama orang Islam marah, dia kacau hal-hal raja-raja orang Islam marah. See what happened hari ini? Apabila ahli-ahli parlimen sudah bertindak untuk bersatu di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Maka kerajaan Perikatan Nasional ini merupakan kerajaan yang ditubuhkan berasaskan kekuatan ahli parlimen. Dia bukan kira parti lah, dia kira kekuatan ahli parlimen. So tak payah bising-bising lah. So kita ada hari ini tuan-tuan, majoriti ahli parlimen Melayu dan Bumi Putera. So jagalah elok-elok tuan-tuan. Nasihat saya kepada pemimpin-pemimpin atasan, gunakanlah pemilihan ataupun bincanglah sedaya mungkin agar pilihan raya umum ke-15 ini tidak menjadi kesilapan seperti mana yang berlaku pilihan raya ke-14 yang lalu. Kerana ianya melibatkan banyak faktor tuan-tuan. Jatuhnya kerajaan Melayu, naiknya DAP di Putrajaya. Jadi ianya melibatkan banyak aspek yang terkesan. Agamanya, bangsanya, ekonominya, segala-galanya tuan-tuan. Ianya melibatkan sejarahnya. Jadi mereka ini cuba mengambil kesempatan apabila dengan kuasa yang mereka ada, sedangkan mereka tidak jaga perkara ini tuan-tuan. Sedangkan kalau kita DAP itu jadi macam MCA pun cukup dah lah. Islam agama persekutuan, hak istimewa orang Melayu, Melayu, bahasa rasmi, hak-hak istimewa raja-raja. Jadi semalam saya buat live dengan Profesor Dr. Syam Rahayu. Jadi banyak sebenarnya input-input yang kita dapat berkaitan dengan kuasa dan juga hak orang Melayu dan Islam yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi saya minta kepada rakan-rakan, selepas ini insya-Allah saya akan buat live lagi berkaitan dengan perlembagaan persekutuan ini, dan saya rasa sudah sampai masanya kita faham. Orang Melayu kena faham, rakyat Malaysia khususnya kena faham, anak-anak muda khususnya kena faham perlembagaan persekutuan. Sebab kita tak nak jadi macam mana zaman Pakatan Harapan, mereka cuba ignore perlembagaan persekutuan, sedangkan ianya telah termaktub. Kita ada kuasa raja-raja, hak-hak istimewa orang Melayu, Islam dan sebagainya. Jadi berbalik kepada isu belia kita tadi tuan-tuan, kita kena mempersoalkan yang pertama, YPC, Youth Power Club ni apa hebatnya tuan-tuan? Apakah ianya agensi kerajaan? Apakah ianya NGO yang sama dengan pertubuhan belia yang lain? Sebab dana itu diberikan atas kapasiti belia. Maka 50 juta peruntukan yang diberikan kepada YPC, apa yang mereka buat? Program apa yang mereka buat? Belia mana yang menerima manfaat ataupun quote unquote hanya
hanya pemuda-pemuda di peringkat parlimen-parlimen yang menerima manfaat, sedangkan ahli-ahli belia yang berpersatuan, dia ada ahli-ahli belia yang tidak berpersatuan. Berapa ramai belia yang bermanfaat daripada 50 juta tu tuan-tuan? Ataupun ianya akan disalurkan kepada dana-dana politik mereka. Ini kita kena tahu tuan-tuan. Dan saya rasa sudah sampai masanya pertubuhan belia seluruh negara. Kita minta besok, kalau boleh, besok cuti, hari Selasa turun ke semua pejabat SPRM, desak SPRM buat full audit ke atas YPC dan setiap perkara yang melibatkan geng-geng ini tuan-tuan. Ini sebab apa? Dulu mereka ni duk rempang sangat, sopa mereka ni macam malaikat tak pernah buat salah. Datuk Najib ni macam mana setan lah, kira habis jahat. Cuci otak rakyat Malaysia, fitnah siang malam. Hari ini tuan-tuan tengok, apabila masuk ke mahkamah, mereka sediakan bukti yang bukti pendakwaan yang palsu, tanda tangan palsu, fotostat palsu, sehingga kan Datuk Seri Najib hari ini dilihat clean. Makanya saya hormat Datuk Seri Najib ni sebab apa? Sebab dia tidak menggugurkan kesnya di kala dia berkuasa sekarang ni. Yalah, sekarang ni Perikatan Nasional, jadi boleh kita gugurkan kes. Tapi tidak tuan-tuan, kita bukan macam Lim Guan Eng dan juga Tommy Thomas menggugurkan kes semata-mata dia ada kuasa tuan-tuan. Nampak? Jadi pada hari ini kita minta anak-anak muda bangun, gunakan kuasa anda, buat laporan kepada SPRM, biar SPRM siasat. Kita tak mau tahulah dia kena siasat macam mana, kena telanjang, kena terbalik kepala bawah, atau saya buat muka kesian lah. Yang penting rakyat Malaysia nak tahu 50 juta diberikan kepada YPC, apa yang mereka buat. Bagaimana pemimpin-pemimpin muda armada ni, yang geng Sheikh Sadiq ni boleh ada cash risk. Mereka ni cash is king. Tu ayat dia. Mereka ni ada cash banyak. Jadi kita kena tahu tuan-tuan. Ini saya minta rakan-rakan tolong share dan sebarkan kepada semua pertubuhan belia seluruh negara. Daripada pertubuhan belia induk sehinggalah pertubuhan belia-belia kampung ni. Maklumkan kepada mereka hak mereka telah dicuri oleh pemimpin-pemimpin armada yang tidak bertanggungjawab ni tuan-tuan. Hak-hak pemimpin belia. Saya dipahamkan Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri tidak diberi peruntukan. Program-program tak dapat buat. Ada banyak majlis-majlis belia negeri dan daerah-daerah tidak dapat peruntukan. Program belia mati. Jadi menteri tak fokus kepada MBM. Menteri belia dulu dia hanya fokuskan kepada YPC ni. Sampai 50 juta dana lulus dalam bajet negara. Gila ke apa tuan-tuan? Lepas tu bagi pula kepada NGO 50 juta. Bagaimana proses audit dia tuan-tuan? Jadi sekarang ni kita desak kepada semua pertubuhan belia. Dan saya minta kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikan, yang telah dilantik menjadi Menteri Belia, tolonglah betulkan balik Datuk Seri. Saya minta Datuk Seri tolong betulkan balik dengan huru-haranya yang berada dalam Kementerian Belia sebelum ini. Sebagai contoh, naiknya Kerajaan Pakatan Harapan, BTN, Biro Tata Negara. Apa jadi kepada Biro Tata Negara tuan-tuan? Pernah kita terfikir tak? What happened to Biro Tata Negara? Ia merupakan satu agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk mendidik rakyat berkaitan dengan patriotisme, mendidik rakyat tentang erti kewarganegaraan. Apakah itu institusi negara? Apakah itu institusi kerajaan? Itu sebenarnya tuan-tuan perkara-perkara yang harus BTN didik. Ditukar pula sekarang ni BTN jadi I-Lead. I-Lead, kita pun tak tahulah I-Lead tu apa. Apa dia I-Lead? Modul apa yang mereka gunakan? Siapakah penggerak-penggerak I-Lead ini? Jadi saya yakin dan percaya di atas kepimpinan Datuk Seri Rizal Marikan yang sekarang ini menjawat jawatan Perdana Menteri juga masih mulut saya untuk Menteri Belia dan Sukan. Saya yakin dan percaya Datuk Seri Rizal akan mengembalikan kembali roh perjuangan Biro Tata Negara tu tuan-tuan. Zaman kita dulu tuan-tuan, kenapa hari ini ramai rakyat Malaysia dia faham tentang erti kewarganegaraan? Sebab dulu budak-budak nak graduate universiti kena ambil kursus BTN. Kaki tangan kerajaan nak naik pangkat kena pergi kursus BTN. Barulah mereka ini ada jati diri dan kekuatan sayangkan negara. Tapi bila naik kepada Kerajaan Pakatan Harapan, apa dia buat? Ditutupnya BTN ni. Sebab apa? Sebab DAP tak suka apabila rakyat Malaysia tahu tentang perlembagaan. DAP tidak suka tentang berlakunya rakyat-rakyat Malaysia ini pandai tentang perlembagaan. Artikel 3, Artikel 11, 121-1A, 152, 153, 38, 180, 44, 55, 66, kuasa-kuasa agung dan sebagainya. Tetapi BTN lah tuan-tuan tempat di mana tempat kita mendidik. Jadi institusi belia tuan-tuan zaman PH telah goyah. Banyak sangat campur aduk. Dia jadi dalca kurma, orang Pulau Pinang kata.
Jadi saya rasa bila Datuk Seri Rizal ada di sana, saya minta kepimpinan Datuk Seri Rizal dan juga rakan-rakan perbetulkan kembalikan roh perjuangan Biro Tata Negara yang kita fahamkan masih lagi di bawah kementerian belia. Sebab dulu dia orang buat I-Lead. Jadi apa jadi kepada kem-kem BTN seluruh negara, tuan-tuan? Apa jadi kepada kem-kem BTN? Apa jadi kepada penggerak-penggerak BTN, tuan-tuan? Dulu kita ada tim rangkaian sahabat BTN. Apa jadi kepada rangkaian sahabat ini, tuan-tuan? Jadi saya minta wujudkan kembali, kita perkasakan BTN, kita pastikan setiap rakyat Malaysia kalau boleh sampai ke tahap pendidikan di sekolah. Kita didik, kita ajar pelajar-pelajar di sekolah ini tentang perlembagaan persekutuan. Kita pastikan pelajar-pelajar di sekolah ini dididik, diberitahu tentang perlembagaan. Yang jadi hari ini kenapa buta perut? Sebab zaman dulu mereka tak ajak sangat perlembagaan di sekolah. Mereka tak didik pelajar-pelajar di sekolah, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku? Bila berlaku keluar masuk parti politik, dia jadi huru-hara lah otak ni. Lawan raja, hina Islam, hina orang Melayu, hina bangsa Melayu, Pertikai 153. Sebab dia tak faham apa itu perlembagaan. Bagaimana kita sediakan lunas undang-undang untuk mendidik bangsa itu, maka saya mencadangkan agar pihak sekolah, Kementerian Pendidikan pula agar fokus kepada memasukkan input perlembagaan persekutuan kepada pelajar-pelajar sekolah. Sedari sekolah sampai ke universiti, tuan-tuan. Kita jadikan didik mereka ini tentang perlembagaan persekutuan. Jadi kita berbalik kepada isu yang asal kita tentang isu penyelewengan dana rakyat. Wang rakyat, tuan-tuan. Hari ini baru kita tahu siapa dia pencuri yang betul. Nampak? Jadi kita tunggu siasatan SPRM. Mudah-mudahan SPRM ialah sudah pasti telus. Tidak ada campur tangan politik. Yang berlaku dulu ni banyak sangat tangan-tangan. Pilih pegawai negara huru-hara, ketua SPRM yang pernah melalak dekat jalan raya dipilih jadi ketua SPRM. Tak ke gila namanya Latifah Koya jadi ketua pengarah SPRM? Tak ke pelik, tuan-tuan? Nampak sangat game mereka ini memang semata-mata atas dasar dendam. Apabila wujudnya kerajaan atas dasar dendam, maka inilah jadinya, tuan-tuan. Maka mereka langsung fokus mereka jadi kerajaan, nak tunjuk kata UMNO jahat, BN jahat, UMNO jahat, Najib jahat. Last sekali apa jadi, tuan-tuan? Allah Ta'ala, tuan-tuan, Maha Kaya, tuan-tuan. Jangan risau. Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi kepada rakan-rakan saya yang berada di luar, saya minta rakan-rakan tolong share perkara ini dan maklumkan kepada rakan-rakan, terutamanya kepada golongan belia seluruh negara, agar pastikan semua pertubuhan belia buat laporan SPRM. Kita minta siasat dana akaun kewangan Youth Power Club ini. Bagaimana gerakan Youth Power Club ini? Apa hebatnya Youth Power Club ini? Kenapa Majlis Belia Malaysia direndahkan martabatnya, sedangkan Majlis Belia Malaysia merupakan badan induk belia Malaysia? Kita ada Majlis Belia Negeri-Negeri. Dia dah ada struktur, tuan-tuan. Dia 60-70 tahun dah. Mai pula popok ni tiba-tiba pandai-pandai pula. Buka YPC, bagi dana 50 juta, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan satu NGO terima dana 50 juta. Macam mana punya seronok lah, ya Allah. Sekarang ni kita minta SPRM buat audit, Jabatan Audit Negara masuk. Sebab ianya melibatkan dana wang rakyat. Wang rakyat, tuan-tuan. Bukan wang mak bapak hamba, tuan-tuan. Ini wang rakyat. Dan kita minta agar perkara ini semakin serius dan dilakukan dengan serius. Okey, tuan-tuan. Saya pun nak kena kopi malam ni. Ada duduk dengan geng-geng apa, cari aku kat mana. So senang-senang nanti kita jumpa lah. Saya minta ampun, minta maaf. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Maki-maki juga, kan? Bukan maki, dia maki itu kita tegur, kita sayang. Sebab kita sayang negara kita. Kita tak mau negara kita hancur. Mudah-mudahan dengan adanya kerajaan hebat Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Mahyudin dan menteri-menteri kabinetnya yang hebat sekarang ini tengah tak pening kepala lah. Dulu, tuan-tuan, zaman PH, bangkit pagi, duk fikir dah hari ni apa nak jadi pula, apa isu pula nak jadi. Setiap hari bangkit pagi aku tengok phone dulu. Mesti ada isu baru. Mana yang menteri bangang ke? Menteri mana yang resis ke apa ke, yang hina Allah Ta'ala, hina Islam. Hari ni alhamdulillah, tuan-tuan, kita bangun pagi, kita tenang, tuan-tuan. Kita syukur, tuan-tuan, kerana tidak ada langsung dah huru-hara. Menteri-menteri, bukan menteri pun, bekas-bekas menteri ke pimpinan DAP hari ni tutup mulut. Sebab mereka tahu dah orang Melayu sudah benci kepada parti DAP. DAP telah dilihat selama 22 bulan, mereka telah membuktikan bahawa sememangnya mereka parti resis. Mereka parti yang tidak sukakan Islam. Mereka yang parti menggunakan orang Islam. Ingat, guna Melayu, skru Melayu.
Jangan lupa tuan-tuan, sampai mati saya tak akan lupa tuan-tuan. Dan saya akan pastikan anak cucu didik saya semua, saya akan pastikan inilah parti DAP yang tidak boleh lagi memerintah Malaysia tuan-tuan. Mereka tidak boleh berada di Putrajaya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak satu video apabila tahun baru Cina macam mana Lim Guan Eng buat office dia. Saya terkejut tengok video daripada pintu masuk naik lift sampai pejabat menteri. Saya rasa macam duduk dekat tokong Cina, bukan duduk dekat dalam pejabat menteri, tapi itulah DAP tuan-tuan. Saya rasa sudah sampai masanya tuan-tuan, tolong share live ni, kita share kepada rakan-rakan, especially pertubuhan belia. Tolong buat laporan kepada Majlis ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk siasat dana dalam YPC tuan-tuan. 50 juta tu pergi mana tuan-tuan? Okey, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir batin.